بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ceria gembira kita dapat lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, 'allamal Quran, yang mengajarkan Al-Quran. Hakikatnya apabila kita hari ini diberikan peluang di depan TV, di Facebook ataupun di mana jua untuk menatap kepada Al-Quran, untuk mendapat hidayah daripada Al-Quran, pendidik yang mengajar sebenar-benarnya adalah Allah Ar-Rahman. Kita bersyukur kerana bukan semua orang yang dapat terpilih begitu apabila kita dapat bersama pada My Quran Time baca faham amal pada hari ini. Jadi pada hari ini kita bersama Ustaz Tarmizi. Khabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Terus ceria Ustaz ya pada hari ini di permulaan minggu ini ya. Di permulaan minggu dan kita dah di hujung juz yang ke-8. Betul Ustaz. Ya, dia pejam celik ya. Ustaz. Bagi tuan-tuan mungkin yang baru mengikuti My Quran Time, ini adalah juz yang ke-8. Kita sudah pun bersiaran sebelum ini, boleh dicari rakaman sebelum ini di YouTube ataupun di Facebook TV Al-Hijrah untuk sama-sama kita mengikuti halaman demi halaman. Paling kurang soalan yang kita perlu tanyakan pada satu muka surat itu, apakah paling kurang satu mesej yang saya dapat daripada Allah, agar sebanyak 604 halaman ini kita bolehlah ya beritahu kepada diri sendiri bahawa ya Allah, saya ini betul-betul bersungguh dengan surat cinta daripada ilahi, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ustaz, kita jemput kepada semua yang berada di rumah untuk share di Facebook. Betul. Ya, untuk sama-sama dengan penuh semangat kita dalam masa PKP. Kita dengar di Kelantan pun PKP sekarang ya. Kita doakan semua di kalangan kita diberikan perlindungan, di Sarawak juga ya. Nah, jadi kita doa pada Allah SWT, Allah pelihara kita, negara kita dan seluruh dunia dengan kita mengambil God intervention dengan memohon perlindungan daripada Allah SWT. Kita doa ringkas kita permulaan pada hari ini. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Fazrul, terima kasih. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, walaupun kita dikurung seketika, tapi sebenarnya hati kita sedang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama dengan kalamnya, yakni Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus beri kekuatan kepada kita untuk kita terus ikuti Al-Quran dan juga terus meneruskan kehidupan kita walaupun dalam suasana yang agak berbeza ini, tapi semua itu dalam hikmah dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Pasti dan pasti ada hikmahnya insya-Allah taala. Mari kita mulakan dengan Ummul Quran surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengaminkan, mengkabulkan permintaan kita untuk diberikan hidayah pada setiap masa, untuk kita selalu sedar bahawa kita mampu berinteraksi dengan Al-Quran ini adalah dengan rahmat daripada Ar-Rahman yang ingin kita menghargai kehidupan kita di dunia ini dan bawa kepada rahmat daripada Ar-Rahim hanya pada orang-orang yang beriman bila kita sampai ke akhirat nanti. Jadi pada hari ini kita ingin melihat apakah kandungan sinopsis bagi halaman 160 ini. Mari sama-sama kita saksikan, iaitu pada ayat yang ke-74 hingga 79 kita akan menyambung kisah Nabi Saleh yang dihantar, diutus dengan mukjizat kepada kaum Thamud pada bahagian yang kedua kali ini. Dan kemudian kita akan didedahkan, kita akan melihat kepada kisah Nabi Lut yang dihantar kepada satu kumpulan yang ada misi khas, yang ada kebejatan, kerosakan yang perlu diberikan penekanan. Jadi ini pada ayat 80 hingga 81. Sama-sama kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 74 hingga 76 pada hari ini, memulakan program kita My Quran Time. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ayat 74 hingga 76 saya. Ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah SWT sekalian, mari kita baca. Kita berada di halaman 160. Dua halaman yang terakhir di juzuk yang ke-8. Sebelum kita melangkah ke juzuk yang ke-9, pasti akhir-akhir juzuk yang ke-8 ini syarat dengan peringatan-peringatan dan kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang sebagaimana itu Ustaz kita menantikan, pengumuman demi pengumuman, khabar demi khabar. Dan inilah antara khabar yang pasti yang Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kepada kita untuk kita ambil ibrah, untuk kita ambil pengajaran, insya-Allah. Mari kita mula baca dengan saya nak cuba Ustaz di permulaan ini nahwan lah Ustaz, boleh? Nahwan. Boleh Ustaz. Insya-Allah saya cuba ya. Nahwan ataupun kurdi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 74 hingga 76. Terima kasih ucapkan Ustaz Tarmizi ya, memimpin bacaan bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita menyambung kisah Nabi Saleh bersama dengan kaum Thamud, dan ingatlah ketika dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Jadi ini adalah perkataan bila Allah menyatakan wal quru ini ya, itu maksudnya Allah suruh kita ingat betul-betul ini sebagai satu nikmat yang besar, dijadikan kamu sebagai khulafa, sebagai khalifah di muka bumi selepas kaum Ad yang yang diutusnya kaum Nabi Hud kepada mereka, dan mereka hancur disebabkan apa? Kerana orang-orang dahulu kalau mereka tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka akan diazab dan hancur daripada muka bumi kecuali sedikit. Ya, tetapi bila digantikan, maksudnya ada pengganti seterusnya, Allah kata, Allah suruh ingat betul-betul, kamu dah dijadikan pengganti khalifah yang pertama, wa bawwa'akum fil ard. Apa maksudnya? Dia menempatkan kamu, bawa'a ni ustaz ni, maksudnya ialah dia dapat tempat duduk yang amat selesa. Ya, dia punya rumahnya bagus, kemudian dari segi keperluannya. Zaman sekarang ni macam kita kalau boleh duduk dekat rumah, depan ada masjid, dekat tepi ada ada stesen kapal terbang. Stesen kapal terbang, lapangan terbang contohlah kan. Semua apa yang kita nak tu ada sungai, ada kedai, ada segala-galanya ya, dan tak bising pula tu ya. Itu adalah tanda seseorang itu mendapat wabawa'akum, bawa'a ya. Dia bukan sekadar maskan ni kita dapat rumah, tetapi mungkin rumah tu tersumbat dia punya toiletnya ke kan, ataupun rumah tu kecil ke, bocor atap ya. Baru ni ada seorang kirim, dia kata belum duduk lagi rumah tu atap dah bocor, dah rosak ya. Nak ceritanya ialah kita perlu memastikan kalau boleh pemaju amanah dengan projek-projek yang diberikan, bukan sekadar ambil duit, tetapi kalau boleh buat yang terbaik ya, jangan kurangkan sana sini, sehingga kan ini yang diajarkan dalam kisah ini. Tattakhiduna min suhuliha qusura, apa nikmat lagi yang diberikan kepada kaum Thamud ini, tanah rata yang boleh buat istana, wa tanhituna aljibala buyuta, dan boleh mereka memahat gunung, bukit menjadi rumah mereka Ustaz. Ya, kalau kita tengok gambar, tuan-tuan boleh type di Google kan, Madain Saleh ya. Wah, subhanallah, dia punya daripada bukit itu masih ada lagi sampai sekarang Ustaz ya, tinggalan-tinggalannya. Ini Allah suruh kita ingat, dan juga ke zaman kita ini untuk kita ingat untuk apa? Untuk kita memastikan bahawa bila seseorang, satu kaum itu diberikan kemewahan, jangan takbur, jangan sombong. Ya, sambungannya fadhkuru ala Allah wala ta'thaw fil ardi mufsidin, iaitu ingatlah kepada segala nikmat-nikmat ini, kecil besar, jangan membuat kerosakan selepas dah selesa ya. Pasal manusia ni zatnya bila dah mula selesa, dia rasa bahawa ini saya punya tamadun, saya boleh buat apa saja. Dan manusia ini bila dah jadi begitu, tanpa panduan daripada wahyu, akhirnya membuat kerosakan. Jadi Nabi Saleh diutus kepada mereka. Jadi apakah lambang kesombongan mereka? Qalal malak ya, iaitu pemimpin di kalangan mereka berkata, allazina istakbaru min qaumihi lillazina stud'ifu liman amana minhum ta'lamuna anna salihan mursal min rabbih. Orang yang berkuasa, yang berpengaruh pada waktu itu, influencer lah pada waktu itu ya, yang sombong di kalangan mereka, dia bertanya kepada orang-orang lemah pada waktu itu ya, orang-orang dianggap lemah. Dia kata, engkau beriman ke kepada Saleh mursalun min rabbih ya, yang katanya diutus daripada Tuhan. Maka balasan daripada perkataan daripada soalan ini ialah inna bima ursila bihi mu'minun. Orang-orang lemah ini dia kata, okey ya, kami beriman. Nak ceritanya apa? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang berbentuk sindir. Engkau percaya engkau yang lemah-lemah ni, engkau percaya yang pada Saleh itu? Betul ke? Ya. Jadi ini lambang kepada kesombongan. Apa maksud sombong? Bukan maksudnya kita tak boleh pakai pakaian yang cantik, tetapi sombong itu bila kita merendahkan kepada kebenaran Ustaz ya. Ya, susah juga ni jam ni Ustaz ya. Okey, jadi merendahkan kepada kebenaran. Jadi qalal ladzina istakbaru ya, kata orang yang sombong pada ayat 76 itu, inna billazi amantum bihi kafirun. Kami tahu sebenarnya apa yang berlaku, tapi kerana sombong mereka kufur kepada Nabi Saleh. Pasal Nabi Saleh itu membawa kepada keadilan, membawa kepada perkara yang hak,
Dan mereka tak suka Ustaz ya, pasal malak ini dia ada banyak pengaruh, banyak harta, mereka boleh tipu orang bila-bila masa. Betul. Ya, mereka boleh buat rasuah ke apa ke. Jadi kalau dia percaya kepada Nabi Saleh, macam mana dia nak tekan lagi pada orang-orang yang di bawah ini? Betul. Jadi sebabnya mengapa dalam kehidupan kita zaman sekarang, tuan-tuan sekalian, yang takut kepada kebenaran adalah orang yang buat salah. Orang yang tak buat salah dia tak takut. Dan kita kena perjuangkan sebagaimana kisah Nabi Musa yang kita akan tengok nanti ya, tetapi apakah yang berlaku pada mereka, tanda mereka sombong seterusnya, kita akan lihat kepada ayat yang seterusnya yang kita akan baca. Cuma kali ini saya nak minta Ustaz Tirmizi baca sekali lagi ayat yang ke-75 untuk kita dapat sedar bahawa kita kena ada jati diri keimanan pada bila-bila masa. Baik, terima kasih Ustaz. Ayat 75 Ustaz ya. Tadi Ustaz sebut madak yang soleh tu Ustaz. Dia kurang lebih dalam 400 km daripada Madinah Al-Munawwarah. Jadi baguslah untuk kita ambil ibrah pengajaran, cuma masa belum diizinkan lagi. Tengok kat internet dulu. Kalau ada peluang nanti kita doalah tuan-tuan ya, kita dapat baca surah Al-A'raf di tepian itu tadabbur. Kita bukan suruh bergambar senyum-senyum ya, untuk kita ambil pelajaran. Janganlah kita diberikan kemudahan oleh Allah, rumah cantik ya, selesa dan sebagainya, akhirnya kita menyokong kepada orang-orang yang sombong atau kita sendiri yang sombong ya. Jadi macam mana ciri sombong dan cara kita tak nak sombong itu nanti kita baca selepas ini. Kita ulang balik ayat 75. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون صدق الله العظيم. Pembesar-pembesar yang menyombongkan diri berkata kepada orang yang dianggap lemah, iaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, tahukah kamu bahawa Saleh adalah seorang rasul daripada Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Ya, jadi kita dah lihat kepada ayat ini, golongan malak ini telah disentuh juga dalam ayat sebelum ini. Tuan-tuan kalau perasan, kita lihat kepada ayat yang ke-66 ya, pada halaman ke-158 sebelum ini. Ada juga perkataan malak ya, ayat 66, iaitu qalal malaul ladina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safahatin, iaitu malak ini dia pergi komplain ataupun dia merendahkan kepada siapa? Kepada Hud. Ya, dia kata Nabi Hud ini adalah safahah, iaitu orang yang bodoh. Jadi di sini Allah nyatakan qalal malaul ladina kafaru, ayat yang ke-66 surah Al-A'raf. Kemudian pada ayat yang ke-75 Ustaz baca tadi, qalal malaul ladina nastakbaru. Jadi kufur dan juga sombong, dua sifat yang boleh mudah kena kepada siapa? Orang yang berkuasa. Orang tak ada kuasa dia tak ada buat kan. Dan orang ada kuasa bukan semestinya jadi menteri Ustaz ya. Betul. Dia kalau dia jadi penguat kuasa ya, untuk cek parking pun ya, untuk cek okey awak nak kena saman ke tak kan. Pun boleh dia kufur dan juga sombong ya. Dia ada baru ni ada seorang ni dia nak bagi servis Ustaz ya. Nak bagi servis, dia kata nak yang murah ke nak yang mahal. Saya tanya, apa beza murah dengan mahal? Dia kata yang mahal ni ada resit, yang murah ni tak ada resit pula. So saya dah tahu dah, maksudnya kalau yang murah ni tak ada resit, apa-apa saja tidak ada resit ini, kalau dia adalah penguat kuasa, pekerja, pegawai dalam masyarakat, sebenarnya kita tahu dah duit tu masuk dalam poket dia. So saya kata saya nak yang mahal kan. Bukanlah apa, pasal nak ceritanya ialah sebenarnya tak betul ya. Saya beritahu tak betul ambil yang murah ini kecuali kalau katakan diizinkan oleh syarikat. Dan kemudian dia kata jangan beritahu kepada syarikat tersebut kan. Dia kata kalau saya beritahu macam mana kan. Okey. Nak ceritanya ialah apa? Bahawa malak ini
kumpulan yang berkuasa ini tak semestinya kumpulan yang paling tinggi menjadi menteri ke jadi pemimpin. Tetapi kalau tuan-tuan kita bekerja, kita ada kawan anak kita yang bekerja, sebenarnya dia boleh jadi malak. Dia mempunyai pengaruh yang tersendiri, maka kecenderungan untuk kufur dan juga sombong itu kena diberi perhatian. Dan kisah ini untuk kita mengingatkan pada diri kita agar jangan tekan. Ya, kadang-kadang ustaz ya, dia jaga front desk je, kan, tapi dia tekan awak kalau tak nak awak boleh saya bagi orang lain masuk, kan. Amalan-amalan itu menyebabkan perkara jadi susah. Itu yang menyebabkan orang boleh okeylah saya bagi awak RM5, okey, mudahkan saya. Itu adalah rasuah-rasuah yang boleh berlaku, dan kumpulan malak ini berbuat demikian, ya. Dia tak suka ada orang yang tegur kepada apa penderhakaan yang mereka buat. Jadi kita akan lihat kepada sambungan kisah ini apa yang mereka buat. Kita lihat perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataan khalafa, yang maksudnya menggantikan, meninggalkan, ataupun ada kaitan dengan khalfun, maksudnya berbeza, khilaf, berbeza. 127 kali disebut di dalam Al-Quran, dan perkataan inilah yang pernah kita jumpa dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Allah menyatakan bahawa Allah menjadikan manusia ini menjadikan khalifah di atas muka bumi. Malaikat protes ataupun menyoal, mengapa engkau nak jadikan yang akan menumpahkan darah, yang membuat kerosakan. Jadi kalau kita tengok istilah khalifah dan kerosakan ada pada ayat 30 surah Al-Baqarah. Betul. Ayat 74 pun ada ustaz. Khulafa, ya, dan juga manusia ini dia mudah untuk membuat kerosakan. Kecuali apa? Bila dia ingat. Dia ingat siapa? Ingat kepada sejarahnya, sejarah kaum Nabi Saleh ataupun Samud ini. Ingat kepada hari apa? Hari khalifah dicipta, iaitu Nabi Adam, dan ada musuhnya Iblis. Iblis memang nak buat kerosakan, dan Iblis ingin memanggil kepada semua yang ada kuasa, terutamanya, tak kisahlah kuasa kecil, kuasa besar, mesti kufur dan juga istikbar. Sombong. Macam Iblis. Iblis kan dia kufur dan juga sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia dilaknat dan adalah geng. Ya. Jadi lagi tinggi pangkat kita dalam hidup kita ini, sebenarnya kita lagi mudah nak jadi geng Iblis. Kan? Yang kita doa Allah pelihara kita, dan kita akan ikuti lagi sambungannya selepas kita berehat. Kita kembali semula dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Alhamdulillah, bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan kita dalam My Quran Time. Temu janji kita pastinya dengan Al-Quran. Kita belajar membetulkan bacaan kita, kita ulang kaji ilmu tajwid, kita memahami isi kandung Al-Quran, kita belajar tadabbur, dan mudah-mudahan Allah beri kita perlahan demi perlahan kekuatan kita untuk kita mengamalkan isi kandung Al-Quran, insya-Allah taala. Jadi marilah kita sama-sama doa buat sahabat-sahabat kita yang kini sedang dirawat, sedang diuji dan sedang dirawat di hospital. Ada di kalangan guru-guru kita pun sekarang ini ada yang sedang dirawat. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kesembuhan kepada sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, dan Allah Subhanahu Wa Taala terus beri perlindungan kepada kita, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya. Kita kena jaga diri kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada wabak ini, insya-Allah taala, amin ya rabbal alamin. Mari kita ulang kaji sejenak ilmu tajwid kita pada hari ini. Kita nak kongsi masih lagi tentang hukum nun mati dan juga tanwin. Hari ini kita nak menyebut tentang idgham, idgham bi ghunnah ataupun idgham ma'al ghunnah. Iaitulah maksudnya idgham bi ghunnah ialah idgham berserta dengung
Cara bacanya hendaklah memasukkan huruf yang mati iaitu nun sakinah atau tanwin ke dalam huruf selepasnya berserta didengungkan. Kita perlu ingat huruf-huruf idgham ma'al ghunnah ada 4. Ya, waw, mim, nun. Ada yang sebut yauman, ada yang sebut yanmu, ada juga yang sebut menu. Kan, mim ya nun waw minu. Kan, huruf idgham ma'al ghunnah. Dan contoh-contohnya ialah kalau kita perhatikan kat sini semuanya huruf nun mati dan juga tanwin bertemu dengan nun. Yang pertama man nasya, yang kedua siddiqan nabiyya, kan, siddiqan nabiyya, tanwin bertemu dengan nun. Kemudian yang ketiga nun mati bertemu dengan mim, wa man ma'iya, kan. Dan yang keempat suhufan mutahhara, maknanya dua contoh di atas nun mati dan tanwin bertemu dengan nun, manakala dua contoh di bawah iaitu nun mati dan juga tanwin bertemu dengan mim. Jadi macam mana cara baca tadi? Masukkan bunyi nun mati ataupun tanwin tersebut ke dalam huruf selepas dia. Kalau hari ini kita berkongsi dua huruf lah, huruf nun dan juga huruf mim, kan. Suhufan mutahhara, sempurna masuk dia, kan. Siddiqan nabiyya, itu contoh idgham ma'al ghunnah ataupun idgham bi ghunnah. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Tarmizi menerangkan tentang idgham bi ghunnah, Ustaz, ya, dengan dengung pada tajwid tadi. Moga-moga kita terus dapat baca dengan lancar selepas ini. Amin. Dengan jelas, dan ia memberi kesan juga kepada psikologi kita, Ustaz, ya, kepada ketenangan hati kita bila kita dapat baca dengan baik. Kita ingin menyambung, Ustaz, sambungan kepada kisah Nabi Saleh bersama dengan kaum Thamud. Apakah yang dilakukan oleh pembesar-pembesar mereka yang berpengaruh, yang degil sebentar tadi? Kita lihat pada ayat 77 hingga ayat 81, ada dua kisah, ya. Kita pergi kepada kisah Nabi Saleh disambung kepada kisah Lut alaihissalam. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, mari kita sambung sebahagian lagi bacaan kita di halaman 160 bermula ayat yang ke-77 saya. Ya. Saya nak cuba, Ustaz, bacaan ini saya rindu suasana Mekah, Ustaz. Nak cubalah, Ustaz, Okay. Nak cuba bacaan Syekh Mahir Al-Mu'aqli, bukan Mahir Zain. Lama dah, Ustaz. Kita cuba, bukan Mahir Zain, Mahir Al-Mu'aqli. Saya nak cuba, insya-Allah. Jom kita cuba sama-sama, tuan-tuan dan puan-puan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم
مسرفون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 77 hingga 81 menyambung kepada kisah Nabi Saleh bersama dengan kaum Madian itu ataupun kaum Thamud, ya, di mana orang-orang yang sombong pada waktu itu asalnya fa'aqaru, mereka menyembelih naqah. Naqah ini adalah unta betina, dan apa yang berlaku ialah wa'atau. Apakah maksud wa'atau ini? Ialah dia buat itu asalnya bukan kerana tersilap ke dengan berendah diri, tak ada. Dia buat itu dengan rasa sombong, nak menunjuk. Okey, rasa kau kata jangan kacau unta, ya. Ini sebagai mukjizat katanya. Tanda protes dia kepada Nabi Saleh itu bukan sekadar tak percaya, merendahkan kepada orang yang lemah, rakyat-rakyat waktu itu, tetapi dia menghancurkan mukjizat. Ya, mukjizat pada waktu zaman Nabi Saleh itu adalah unta betina yang keluar daripada kawasan batu tersebut. Mereka sembelih, dan mereka malah kalau dinasihatkan jangan kongsikan, bagi air pada dia, dia bukan sekadar tak bagi air, dia sembelih. Ya. Jadi mereka cuba untuk menutup kepada mukjizat, mempersendakan. Waqalu ya Saleh tina ya Salihu tina, wahai Saleh, kata kamu ada azab daripada Tuhan tu, mana kan, datang bagi sekarang, kan. Ini cabaran ataupun kesombongan mereka ini melampau-lampau kepada mursalin, kepada utusan Nabi Saleh pada waktu itu. Maka kesannya apa? Pada ayat 78 Allah menyatakan fa akhazat humur rajfah. Apakah azab kepada mereka? Gempa bumi yang dahsyat. Fa asbahu fi darihim jathimin. Fa asbahu itu maksudnya dia berlaku pada waktu subuh, Ustaz, ya. Kata kalau sebahagian daripada tafsir menyatakan daripada waktu subuh itu berlakulah gempa bumi itu, menyebabkan tanah ataupun tempat tinggal mereka ini jathimin. Jathimin ini kalau macam burung tu, kalau burung dia dah lemah sangat itu, dia terjatuh atas tanah dan dia baring atas dia punya dada tu kan. Maksudnya dia dah gitu. Itu istilahnya jathimin. Maksudnya sudah semua manusia pada waktu itu dah lemah, bergelimpangan dan akhirnya hancur pada waktu itu. Dan bagaimana pula respon Nabi Saleh bila berlaku peristiwa tersebut? Nabi Saleh telah diselamatkan. Nabi Saleh pada ayat 79 fatawalla anhum, ya. Nabi Saleh pun berpaling, tapi dalam masa yang sama Nabi Saleh menyatakan apa? Ya qaumi, wahai kaumku. Nabi Saleh ini adalah lambang kepada seorang rasul yang penyayang, walaupun telah hancur, dia telah hancur ni masih lagi cakap ya qaumi laqad ablagtukum, aku dah cakap dah, aku dah sampaikan risalat rabbi, risalah mesej daripada Tuhanku, aku dah nasihat dah, tetapi engkau tak suka kepada nasihat. Perkataan Nabi Saleh ini adalah perkataan penuh kasih sayang. Walaupun si rakyat ataupun pengikut yang sombong itu sudah hancur. Nak ceritanya Ustaz, pelajaran daripada ayat ini, kita memang kena selalu memberi nasihat, dan kemudian jangan marah pula. Itulah kamu tak ikut nasihat aku. Bukan begitu, ya. Jaga, wahai anakku, kan, abah dah bagi nasihat, kan, kamu tak nak ikut. Cakapnya dengan perkataan yang penuh kesedihan, kesayuan. Itu di capture, ditangkap pada perkataan ya qaumi, wahai kaumku. Tapi kalau dia benci, mungkin dia akan terus saja laknatullah, kan. Laknat kepada kamu pasal kau dah letak dengan cakap. Itu kalau dikaitkan dengan marah. Tetapi perkataan di dalam ayat 79 ini memberi kesan pada Nabi Muhammad, maksudnya jangan marah kalau mereka ini degil, pasal biar Allah settle. Ya, kita terus menyampaikan mesej kepada orang-orang yang perlu membuat kebaikan dalam hidup kita ini, tegas, dengan tegas, tetapi jangan sampai kita marah-marah. Ya, itu perkara penting. Dan kemudian Ustaz, kita bergerak kepada kisah Nabi Lut. Ya, kisah Nabi Lut. Nabi-nabi ini yang dibawakan dalam surah Al-A'raf ini surah Makiyah, ya. Jadi nama nabi ini orang Mekah biasa. Sama ada mereka dengar daripada orang Madinah ketika mereka berekonomi itu, berbisnes, dia dengar, ataupun mereka sendiri dah biasa dengar Nabi Hud, dengan Nabi Saleh, ya. Dan sekarang ini kita nak baca tentang Nabi Lut. Sekali lagi kalau Ustaz boleh ulang ayat 80 itu, kerana ia bercakap tentang LGBTQ. Satu perkara yang tidak diizinkan di dalam Al-Quran, ya. Kalau ada yang terlibat, kita doakan mereka diajak kepada kebaikan. Kita baca ayat 80, Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Saya baca tadi Ustaz sebelum ni bacaan Syekh Mahir Al-Muiqli, Kalau saya rasa rindu sangat nak dengar Syekh Mahir ni Ustaz,
saya akan pergi ke Masjid Negeri Shah Alam lah. Oh ya. Mendengar bacaan Syekh Abdul Karim kita. Masya-Allah, masya-Allah. Kita doalah Syekh Abdul Karim, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus lindungi Al-Fadilatul Syekh dan juga kurnia kesembuhan kesihatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan ada sahabat daripada Darussalam Brunei Darussalam. Puan Siti Awa, Ustaz Tamizi tak baca Hijaz hari ni. Ini nak baca ni. Ayat ni kita baca Hijaz. Yang ayat penegasan Ustaz ni. Penegasan Ustaz. Ya, okay. Ayat yang ke-80 Ustaz. 80. Baik, 80. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 80. Dan kami juga telah mengutuskan Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini. Jadi pemula kepada fahisyah, perbuatan keji ini, ya, perbuatan homoseksual pada waktu ini tak pernah berlaku sebelum ini, ya. Ia berlaku pada zaman Nabi Lut alaihi salam. Jadi ini hadir selepas kita mendengar penghujung kepada kisah Nabi Saleh, ya, hancur kaumnya, tetapi Nabi Saleh masih lagi berkata ya qaumi, ya, wahai kaumku. Ya, jadi dia ini kalau kita bercakap tentang ya qaumi ini dalam nada sedih lah Ustaz, ya, sebenarnya pasal yang kaumnya pergi, dan ada yang kata, bolehkah kita bercakap dengan orang yang dah mati, kan? Ini bukanlah sekadar hukum, kan, tetapi ini adalah satu perasaan. Macam kita lah, kalau kita ada ayah yang kita sudah meninggal, tuan-tuan ada, kan, ada ibu, ayah, kadang-kadang kita bercakap seorang-seorang, kan, ayah sebenarnya sekarang gitu, kan. Itu adalah satu perkara yang dibenarkan, tak ada masalah, kan. Dia bukannya pasal kita bercakap dengan yang mati, itu hukum tu lain, tapi ini adalah expression perkongsian kesedihan Nabi Saleh pada ayat 79, dan semangat itu juga yang kita nak bawa pada ayat 80. Ya, dia macam dah semula jadi. Kita cakap. Ya, jadi itu dibenarkan, dan malah itu juga dibuat oleh Nabi Saleh sebentar tadi. Ya, kalau ada yang tanya, boleh ke Ustaz kalau kita nak macam seorang-seorang nak bercakap, kan? Mak saya ni dengar ke tak dengar, kan? Mak tu dia ada dekat, ataupun ayah tu ada dekat alam lain, kan? Dengar tak dengar tu satu hal, tapi bila kita berdialog ataupun monolog, ya, bukan dua orang, monolog satu orang, sebenarnya untuk kita jelas bahawa kita dalam misi, kita bukannya marah-marah ketika kita mengingatkan keburukan ataupun membetulkan kebaikan. Baik, jadi dalam ayat 80 ini, walutan itu Nabi Lut hadir. Semangatnya apa? Kalau kita sambung semangat tadi, ialah semangat sedih, Ustaz. Ataupun mengharapkan kepada kaumnya, atatunal fahisyah, buat apa? Buat perbuatan keji, masabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tapi kalau kita ambil semangat nak marah, Ustaz, ya, kita mungkin kata, apa pasal kau terlibat dengan LGBTQ, contohnya, tak ada benda lain ke, contohnya, kan. Jadi kita nak ambil semangat kasih sayang ini kerana dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dakwah dengan penuh kasih sayang. Tegas-tegas, itu yang dijelaskan dalam surah 36 surah Yasin, iaitu mesti ada aziz, tetapi dalam masa yang sama juga ada rahim. Ya, pasal al-Quran ini turun daripada tanzil min aziz, daripada azizur rahim, maksudnya yang kuasa, tegas, tapi dengan penuh kasih sayang. Jadi inilah semangat kepada cikgu-cikgu yang ada. Hari ini anak saya, anak Ustaz dah masuk sekolah ke Ustaz hari ni? Belum, tapi dah persiapan lah ini. Dah buat persiapan, ya. Ada sebahagian yang tadika dah masuk sekolah dah. Betul. Jadi ini mesej kepada cikgu-cikgu yang ada ketika mendidik, dia tegas, penting, ya, dalam kasih sayang. Jangan marah-marah. Kalau marah-marah, anak tu baru hari pertama, sekarang lagi mencabar, Ustaz. Betul, Ustaz. Dengan perhimpunan pakai internet. Kan, ya. Jadi kita mudahkanlah, ya, kita mudahkan, dan tegas, okey, tak ada masalah, tapi jangan marah-marah,
tegas dengan kasih sayang, itu yang diwakili oleh ayat 80 sebentar tadi. Nabi Lut mengingatkan, ya, Nabi Lut bertanggungjawab, bersungguh-sungguh mengingatkan bahawa ini adalah satu perkara keji. Jadi tegaslah tu. Ya, tapi Nabi Lut tidak marah. Kalau marah, Nabi Lut ni dah caw kan, dah keluar dahlah aku lari, kau kena azab saja. Tak, Nabi Lut tetap juga memberi pendidikan. Innakum, pada ayat 81, sesungguhnya kamu telah memenuhkan syahwat kamu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampau batas. Ya, jadi ini adalah jenayah yang diberikan. Dan kalau ada yang tanya bahawa ini mungkin bab syariat kot, kan? Bukan bab akidah, kan? Ini bab akidah, bukan bab syariat. Jadi pasal saya ada jumpa dengan satu kumpulan ini, dia kata sebenarnya yang homoseksual dalam ayat ini adalah Nabi Lut memperkenalkan ataupun menegur bab akidah, bukannya bab amalan homoseks syariat itu. Tapi jelas pada ayat 81 ni, sesungguhnya kamu telah memenuhkan nafsu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Ini adalah bukan sekadar akidah. Ini dari segi amalan kehidupan yang perlu diberi perhatian. Bal antum qaumum musrifun. Kamu adalah kaum yang melampau batas. Jadi tegas, tetap tegas. Betul. Tuan-tuan yang tahu tentang ada orang yang dia berbisnes tapi dia mungkin terlibat dengan LGBTQ ini, kita beritahu bahawa ini adalah musrifun. Jelas. Tapi kita bukan benci. Ya, kita tegas dengan kasih sayang. Macam mak ayah lah. Kalau katakan anak tu dekat tepi longkang, ya, dia takkanlah cakap jangan main tepi longkang. Anak tu dah dekat dengan longkang, ya. Jangan anakku. Kan? Dia mungkin kena rentap dia anak tersebut pasal tak nak jatuh, kan? Rentap itu adalah bukannya marah tetapi tegas. Ya, dengan kasih sayang. Dan kalau dia nak jadi marah macam mana, dia dah rentap tu, dia pergi tempeling kemudian dia pulaukan sebulan, itu marahlah tu namanya. Rentak peluk. Rentak peluk. Mak bukannya marah. Mak atau abah sebenarnya tak nak kamu jatuh ke dalam longkang tersebut, ya. Jadi ini semangat yang perlu kita ambil, tuan-tuan sekalian, membawa kepada situasi kita sepanjang halaman 160 ini. Mari sama-sama kita perhatikan, iaitu pembesar-pembesar pada zaman Nabi Saleh, dia memandang rendah kepada Nabi Saleh, malah digelarkan Nabi Saleh itu bodoh, ya. Dan pada sebelah kanan itu nampak ada barbecue tu, Ustaz, ya. Itu barbecue unta. Okey. Maksudnya mereka menyembelih kepada unta Nabi Saleh tersebut dan siap meminta lagi mana azab daripada Allah. Dan selepas itu Allah kenakan azab rajfah, ya, yang kita lihat sebentar tadi, sampai mereka bergelimpangan dan tinggalan mereka sahaja, ya, iaitu bukit-bukit yang dijadikan rumah sahaja yang kita boleh lihat di Madain Saleh. Dan sebelah kanan bawah itu adalah tentang gerakan individu-individu yang terlibat dengan gay ataupun homoseksual. Perkara ini adalah dibantras dalam Al-Quran, jelas, ya, tetapi kita perlu santuni, ya, dengan kasih sayang. Kita tahu bahawa setiap orang perlu mengetahui kebaikan dan ada peluang hidup dalam masyarakat kita. Membawa kita kepada resolusi pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Yang pertama, sering bersyukur dengan nikmat besar ataupun kecil, ala, yang kita belajar daripada ayat 74 sebentar tadi. Yang kedua, jangan perlekehkan orang lemah yang beriman, kerana Allah bersama orang-orang lemah yang beriman ataupun orang kuat yang beriman. Yang ketiga, membina keimanan bermaksud membina ketaatan dan menjauhi kerosakan. Itu tanda bina iman dalam hidup kita. Kita doa, Ustaz, agar Allah pimpin kita terus atas cahaya iman, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang semakin tunduk dan patuh terhadap-Mu ya Allah. Dikala mana kami dikurniakan bermacam-macam nikmat kurniaan daripada-Mu ya Allah, jangan jauhkan kami ya Allah, dek kerana kami hanyut dengan nikmat-nikmat dunia yang melalaikan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin.
Ya Allah ya Tuhan kami, kurnia petunjuk dan hidayah buat sahabat-sahabat kami, kawan-kawan kami yang terjebak dengan LGBT ya Allah. Kurnia petunjuk buat mereka ya Allah. Kurnia kekuatan kepada mereka untuk berubah ke arah yang lebih baik ya Allah. Kurnia pedoman buat mereka birahmatik ya arhamar rahimin. Ampun dosa kami ya Allah. Ampun dosa mak ayah kami ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minkum. Inna wa minkum taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita untuk sentiasa diampuni bersama dengan Al-Quran dan terhindar daripada gejala sombong ya yang menyebabkan kita mungkin akan terlibat dengan rasuah ya, kerana orang yang rasuah itu ataupun yang menyalahgunakan kuasa adalah orang-orang yang sombong kepada amanah yang Allah berikan, dan kita doakan ini yang kita dapat sampaikan dalam tabung gerakan Al-Quran. Maksudnya sumbangan tuan-tuan adalah sumbangan untuk mendidik masyarakat agar kita terus menguatkan cahaya ilahi ini di mana jua, dan sumbangan tuan-tuan itu akan digunakan disebarkan insya-Allah di seluruh negara ini, dan kita berdoa agar kita terus dapat menyampaikan berkongsi cahaya ini. Kita bertemu lagi pada jam 5 petang, pada jam 10 malam dan juga pada 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan. Kita merendah diri, jangan sombong sampai bertemu ilahi. Quran Time, baca faham amal insya-Allah.